Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang menonton video saya harapkan semua dalam kesihatan yang baik dan dijauhi daripada virus COVID-19. Korang pernah dengar tak tentang satu kisah yang mana nama kisah ni adalah orang sakti. Kisah dia macam ni. Ada seorang pemuda ni yang dia ni sakit lah. Dia sakit dan dia telah berubat dengan beberapa orang tabib. Tabib ni adalah seorang pengamal perubatan. Di zaman dahulu dipanggil tabib, sekarang mungkin panggil doktor lah. Jadi setiap tabib yang merawat pemuda ni tadi, semuanya tak dapat nak merawat pemuda ni. Maksudnya penyakit dia tak boleh sembuh dengan rawatan daripada tabib. Akhirnya pemuda ni tadi dia teruskan lah, dia tak berputus asa, dia pergi daripada seorang tabib ke tabib yang seterusnya, dan tabib yang terakhir tu memberitahu kepada dia, penyakit awak ni tak dapat disembuhkan kecuali awak pergi ke satu kampung. Dekat kampung tu ada seorang yang sakti yang boleh mengubati penyakit awak. Jadi pemuda ni bila dia mendengar tentang apa yang diberitahu oleh tabib yang terakhir tu tadi, dia pun bergegas cepat-cepat nak pergi ke tempat kampung tu tadi, nak jumpa dengan orang sakti tu tadi untuk sembuhkan dia punya penyakit. Jadi orang tua tu pun menjawab, anak muda ni nak mencari orang sakti dekat kampung ni. Jadi orang tua tu memberitahu kepada pemuda tu yang dekat kampung ni tak ada orang sakti, yang ada orang kampung sini lah, termasuk saya tu je. Jadi orang tua tu pun bertanya balik kepada pemuda tu, untuk apa sebenarnya nak cari orang sakti. Jadi pemuda tu pun memberitahu kepada pakcik tu yang dia tengah sakit dan telah berubat dengan banyak tabib. Dan tabib yang terakhir memberitahu dekat kampung ni ada orang sakti yang boleh menyembuhkan dia punya penyakit, sebab penyakit dia tak dapat disembuhkan. Jadi orang tua tu pun memberitahu balik kepada pemuda ni, wahai pemuda, tak perlulah mencari orang sakti dekat kampung ni sebab memang tak ada. Jadi baliklah, insya-Allah Tuhan akan menyembuhkan penyakit awak. Jadi pemuda ni pun apabila mendengar apa yang disampaikan oleh pakcik tua tu tadi, dia pun berfikir, mungkin memang tak ada kot orang sakti yang ada dekat kampung tu. Jadi dia pun fikir betul juga, dah tak boleh nak disembuhkan, jadi akhirnya kena serahkan kepada Tuhan lah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala lah untuk menyembuhkan penyakit dia. Itu ikhtiar yang terakhir. Jadi dia pun ikut apa yang disarankan oleh pakcik tu tadi. Pakcik tu memberitahu, insya-Allah Tuhan akan sembuhkan penyakit awak, jadi baliklah. Jadi dia pun bergegas balik. Apabila dia sampai di rumah, dia merasakan bahawa dia punya penyakit tu tadi rasa macam beransur pulih. Sedikit demi sedikit, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, dia still hidup dan penyakit dia beransur pulih. Dan akhirnya lelaki ni, pemuda ni tadi, dia boleh hidup berpuluh tahun. Dan akhirnya dia meninggal jugalah. Dia meninggal juga, tetapi bukan disebabkan penyakit tu tadi, disebabkan memang dah dah tua lah. Jadi tanpa disedari, sebenarnya orang tua yang dia jumpa dulu tu dekat kampung tu, rupa-rupanya itulah orang sakti yang dimaksudkan oleh tabib. Jadi orang tua ni tadi, dia ni bukanlah sakti macam mana pun, tetapi dia punya hubungan dengan Tuhan tu sangat dekat, sangat akrab, sehingga kan dia punya doa selalu dimakbulkan. Apabila orang meminta doa dengan dia, kebanyakan doa akan dimakbulkan. Jadi itulah, semasa dia memberitahu kepada lelaki tu, baliklah Tuhan akan sembuhkan kamu, maka itu adalah doa sebenarnya. Jadi penyakit lelaki tu sembuh dengan sebab doa daripada pakcik tu tadi. Jadi dekat sini, apa yang kita boleh ambil ibrah ataupun pengajaran daripada kisah ini adalah yang pertama, tabib ataupun doktor tak boleh memberi kesembuhan kepada kita sebenarnya, termasuklah ubat-ubat yang diberikan oleh doktor ataupun tabib, sebab ini semua sebagai usaha sahaja. Doktor, tabib dan ubat tu adalah usaha, dan selebihnya sebenarnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala lah, Tuhan lah yang menyembuhkan sebenarnya. Sebab itulah ada orang dia berubat sembuh, dan ada setengah orang ni berubat dengan ubat yang sama tapi tak sembuh. Sebab apa? Sebab itu semua adalah dengan keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada Tuhan.
Jadi kita nak berusaha apa-apa sekalipun, sama ada kita dalam sakit ataupun apa-apa hajat, yang paling penting kita kena sentiasa bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa berdoa kepada Allah agar Allah memberi keizinan untuk kita sembuh, dan dalam masa yang sama hajat kita tercapai. Dan paling penting adalah hubungan kita dengan Tuhan. Jadi itu sahaja yang saya ingin sampaikan, semoga bermanfaat dan kita kongsikan kepada sahabat-sahabat kita. Dan jangan lupa untuk subscribe saya punya channel untuk mendapatkan banyak lagi kisah-kisah yang menarik, insya-Allah. Jadi saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.